Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana menonton video aku di dalam YouTube channel aku. So, alhamdulillah hari ini sekarang 11 hari bulan 9. 11 bulan 9. Hari ni hari apa ya? Okey, hari Sabtu. Subhanallah, aku sampai lupa hari. Okey, apa aktiviti aku hari ni? So, normally memang sibuk lah antaranya. Contoh macam hari ni, aku tak tahu macam mana boleh lupa hari. So, hari Sabtu biasa aku memang ada kelas. Contoh aku masih sambung belajar lagi. So, sebelah siang kontak ataupun uruskan ada urusan kerja sikit. And then sebelah tengah hari sampai petang ada kelas. Daripada lepas maghrib sampai sekarang tak berhenti call. Sebenarnya 3 call daripada lepas maghrib tadi. Lepas maghrib sampai sekarang 3 call. So normally satu call akan membawa kepada 1 ke 2 jam jugalah. Tu yang ada masa sampai kadang-kadang kita layan calls ni sampai pukul 3-4 pagi pun ada. Okey. So benda ni subjektif lah. Ada orang cakap, buat apa bro layan-layan call ni apa semua kan. Siapa yang call ni kan? Okay, yang call ni sebenarnya antara ni lah orang-orang yang dia nak minta advice, ada masalah hutang dan sebagainya. I'm not the right person ataupun not the best person. Bukan akulah orang yang tepat untuk korang cari. Tapi mana yang aku boleh bantu, aku bantu. And of course ada yang klien nak jual beli rumah, ada yang kenalan, ada yang stranger yang kenal daripada Facebook, YouTube dan sebagainya. Dia orang call minta pandangan. So again, aku ni orang yang lebih kepada kau ambil lah semua reference yang kau boleh dapat, and then kau buat penilaian yang terbaik. Sebab macam previously adalah aku mula-mula panas hati juga dengan perbincangan dekat Clubhouse ni. Di speaker cakap kalau nak tanya pasal property, pihak yang dicadangkan adalah untuk mendapatkan rujukan adalah lawyer. Pada aku agak kurang tepat lah dekat situ. Bukan aku kata jangan dapatkan nasihat daripada pihak lawyer, tapi of course orang yang ataupun pihak pertama yang korang nak dapatkan nasihat dalam property, ejen harta tanah lah. Sebab mereka ni ada lesen, belajar dan ada pengalaman dalam urusan harta tanah. And then korang nak dapatkan secondary pendapat ataupun secondary opinion daripada lawyer, daripada makcik, pakcik, Google dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi dia mengabaikan langsung property agent ni sebab dia kata property agent ada interest. Apa interest dia? Commission. Kalau korang tanya, mungkin dia tak bagi nasihat yang jujur dan tepat sebab dia nak commission. Guys, minta maaf cakap, korang dapatkan nasihat daripada lawyer pun, lawyer korang kena bayar juga lawyer tu. Sama juga dengan property agent tu. So tidaklah bermaksud disebabkan orang tu ada interest nak dapat commission, disebabkan dia ada interest nak dapat commission, dia jadi tak jujur. Tak boleh macam tu. So pada aku tak tepat lah benda macam ni. Macam doktor juga, doktor bagi servis kat korang, dia dapat payment ataupun dia dapat charge. Jadi adakah doktor tu tak jujur? Kebanyakan doktor, cikgu, property agent, mereka akan berusaha lebih daripada apa yang korang bayar. Networking, hubungan, dia akan jaga korang bukan setakat sampai habis transaksi tu. Korang akan berkenalan sampaikan ada masalah-masalah lain berkaitan tanah pun korang boleh tanya ejen tu sebab korang dah kenal dengan dia. That is a long term relationship yang bagus dia offer lah. So pada aku tak elok untuk kita timbulkan satu persepsi yang negatif kepada perundingan tanah, melainkan that perundingan tanah memang kita deal dengan dia ni melakukan kesalahan daripada etika, menipu dan sebagainya. Korang dah boleh cari ejen lain lah. Sebab bukan semua ejen jahat kan. Korang mungkin jumpa 1-2 yang ada ejen ni dia broker. Daripada broker dia ambil lesen sebagai nak cover. Disebabkan orang tu, takkanlah kami ejen-ejen lain terpalit, memang kena juga. So kita sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyebarkan kesedaran kepada masyarakat tentang fungsi sebagai ejen. Jangan deal dengan mereka yang melakukan kesalahan etika. Kalau orang tu melakukan kesalahan etika, macam mana, siapa kita nak lapor dan sebagainya. Untuk
urusan-urusan hartanah di dalam industri hartanah, korang boleh laporkan kepada LPPH. Tapi untuk perundingan tanah je lah. Tapi kalau lawyer ke, broker ke, siapa ke, dia buat hal dalam urusan transaksi hartanah ni, LPPH tak dapat nak cover, sebab LPPH akan govern untuk property agent sahaja. So aku tak agree lah. Tapi agree to disagree, pendapat masing-masing. Kenapa aku tak agree? Property agent ni ramai. So kau janganlah minta nasihat seorang tu je. Kau mintalah nasihat beberapa property agent yang lain. Dan juga selain daripada nasihat property agent, kau boleh dapatkan perkongsian ilmu daripada YouTube, Facebook, Google. Tanya orang-orang dan sekeliling sama ada property agent ke tak. Tanya je siapa-siapa. Maksud aku bukan kata jangan tanya property agent sebab property agent tu ada interest, ataupun berhati-hati dengan property agent ada interest. Awal-awal aku dah tanamkan satu persepsi yang negatif. Tanya je siapa-siapa pun. Dan setiap pertanyaan tu, kalau dia minta kau duit, janganlah tanya orang tu. Kau boleh tanya ramai orang yang tidak mengenakan bayaran. Tapi kalau kau nak bayar, tak ada masalah. Itu pun tak ada masalah. Kalau kau rasa, aku rasa dia adalah orang yang terbaik, ataupun dia lah orang yang aku cari dan aku perlukan nasihat daripada dia. Dia tak kisah siapa. Dan untuk mendapatkan nasihat tu, aku perlu bayar. Kalau kau rasa that is the best dan itu yang kau nak, pergi je lah. Sebab in the end tu duit kau kan. So pada aku tak ada masalah. Aku jumpa Tuan Zaidi Ismail, aku pernah jumpa. Tuan Syafi'i Bustan aku pernah jumpa. Tuan Faizul Rizwan aku pernah jumpa. DDNK Datuk Dr. Nazihan aku pernah jumpa. Haji Asri aku pernah jumpa. Datuk Azizan Osman pun aku pernah jumpa. Ramai lagi. Ada yang nama besar, ada yang nama tak dikenali, ada yang dulu tak dikenali, sekarang nama dia dah besar. Semua tu berbayar. Ada yang itu yang berbayar. Ada juga yang aku jumpa percuma, tak perlu bayar. Even Dr. Azizul Azli pun aku pernah join. Dia punya sharing session lah. Masa tu dia buat dekat UTM. Aku tak ingat berapa aku kena bayar. Lepas tu ada buku, guys. Nak dapatkan nasihat daripada buku pun korang kena beli buku tu. Melainkan korang download lah PDF free dekat Google ke kan. So kat sini nak menceritakan, kau nak dapat maklumat free boleh, kau nak berbayar boleh. Pada aku dua-dua tak salah. Lantak lah orang kata nak beli buku tu. Jangan bro, beli buku ni, interest penulis buku adalah untuk mengaut keuntungan daripada penjualan buku. Dia akan kaya dengan penjualan buku. So mengarut lah. Dia ada kepakaran tu dan aku tak ada. Dia ada knowledge tu, aku tak ada. So aku memerlukan, dia boleh offer apa yang aku perlu. So aku belilah buku dia. Buku yang aku dah baca, contohnya banyak Demang Husul His Ferrari, kalau tak salah aku tajuk dia. Rich Dad Poor Dad, itu antara yang aku baca juga. Ada lagi beberapa. Dan yang Trump pun aku ada baca juga. Tapi the latest one yang aku suka ni, aku tengah tengok rak buku aku kat atas tu, The Subtle Art of Not Giving Fuck. Apa itu, the best so far lah aku rasa. Buku tu bini aku yang hadiahkan, dia yang belikan. Mahal juga RM90 kalau tak salah aku. Sebab bukan aku yang beli kan. Dia yang beli. RM90 kalau tak salah aku. So tak semestinya kita mengeluarkan duit untuk mendapatkan ilmu ataupun kita mendapatkan nasihat seseorang. Benda tu benda yang tak bagus dan kita terus nak judge ataupun keluarkan pandangan yang negatif. Kalau dia nak bantu, kenapa dia nak minta bayaran? Bro, belajar dekat institusi pembelajaran atau tempat kita belajar lah, college ke universiti ke apa-apa, mana-mana institut pun kena bayar. And memanglah korang dapat sijil tu, belum tentu korang boleh berjaya dengan sijil tu. So in the end berbalik kepada usaha masing-masing. Dan kalau kau rasa orang tu tak boleh membantu kau, apatah lagi dia minta duit, kau rasa tak sesuai dan tak setuju, tak payahlah. Carilah orang lain kan. Tapi tak perlulah kita nak cakap, tak perlulah kita macam nak give a bad impression
melainkan memang dah terkenal orang tu scammer. Tak apalah, kita abaikanlah yang tu. Okey, so untuk video kali ni aku dapat beberapa call. Antara perkara yang diorang cerita dengan aku adalah berkenaan dengan masalah hutang. So macam mana nak keluar daripada jalan dia. Secara technically dia aku boleh ceritalah, on paper macam ni. Tapi sebenarnya aku pun dalam situasi yang sama juga. Bukan kata aku ni dalam keadaan yang bebas kewangan, tak. Aku pun masih lagi struggle. So yes, previously aku dah sampai masuk AKPK, alhamdulillah aku dah keluar. Tapi hari ni aku dah macam paras-paras hidung dah. Antara dia yang memberi yang pada aku dia bukan mencari alasan, tapi mungkinlah antara penyebab dia selain daripada rezeki kita yang telah ditentukan. Antara dia mungkin disebabkan memang aku tengah sambung belajar. So komitmen aku pada belajar tu aku terpaksa letak lebih. Aku tak macam orang lain yang senang faham, cepat faham. Aku kena double triple usaha aku. Bila aku double triple usaha aku, kerja-kerja lain banyak aku tak boleh buat. Lepas tu antara yang memberi kesan atau faktor yang menyebabkan aku pun dalam keadaan yang tough juga sekarang, PKP, tak boleh keluar buat kerja, sales kurang, sambung belajar sales dah kurang, PKP lagi tak boleh buat kerja. And then tambah pula alhamdulillah, ini bukan masalah tapi direzekikan, dikurniakan cahaya mata. So komitmen untuk menjaga keluarga pula bertambah compare dengan previous sebelum kan. So nak cerita untuk aku, kalau korang nak tahu, aku belum bebas kewangan lagi. Yes, aku previously aku berjaya keluar daripada AKPK, dan hari ni aku sedang usaha untuk dia macam jatuh balik. Tapi aku yakin insyaAllah aku akan dapat keluar daripada situasi ni. Sebab kita pun PKP dah start dilonggarkan. Pembelajaran aku pun bakal insyaAllah selesai nanti dalam bulan 10. Aku akan final exam, hopefully lulus lah, tak perlu repeat kan. So PKP dah tak ada masa tu insyaAllah. Semua orang dah vaksin, aku pun dah habis belajar, aku dah boleh fokus 100%, dah boleh start cari income pelan-pelan, nak naik semula, build momentum. InsyaAllah benda tu ada. Yalah, kalau tengok orang lain aku jealous juga, close juta-juta dan sebagainya. Itu rezeki masing-masing. So apa yang aku boleh buat sekarang adalah sentiasa berusaha dan bantu apa yang aku boleh bantu. Even though aku pun dalam masalah yang sama juga dengan orang yang call aku kan. Dia ada masalah hutang, dia tanya aku pun ada masalah hutang juga. Mungkin ada orang cakap seperti ketam mengajar anak, kan. Lantak korang lah kalau itu persepsi korang. Tapi alhamdulillah, dengan apa yang aku kongsikan, ada sahabat-sahabat aku ataupun kenalan aku yang dapat keluar daripada masalah dia. Yang berat jugalah kalau situasi, aku tak nak ceritalah apa situasi diorang kan. Alhamdulillah diorang dapat selesaikan masalah. So sesuai dengan apa kemampuan diorang dan rezeki diorang dapat keluar. Aku tak cakap dengan sebab aku kan, tapi sedikit sebanyak aku dapat membantu. Bukan aku asbabnya, tapi aku dapat membantu. So untuk orang-orang lain yang kat luar sana, again aku cakap, bukan akulah orangnya untuk korang cari untuk dapatkan nasihat. Tapi kalau korang sekadar nak tanya, tak ada masalah. Kalau aku ada masa, aku ada ruang, peluang, aku agak free, aku entertain kalau ada panggilan ataupun SMS, WhatsApp dan sebagainya lah. Again, aku tak charge apa-apa. So korang nak tanya aku apa yang aku boleh share, aku share. Aku anggap kalau benda tu bermanfaat untuk korang, aku just minta korang doakan dipermudahkan urusan aku dan dimurahkan rezeki aku. Tapi kalau korang rasa tidak memberi manfaat kepada korang, tak ada masalah. Sebab tak perlu bayar pun apa-apa pada aku, and boleh je cari orang lain. And if korang rasa buat apa tanya dia ni, dia pun tengah ada masalah macam ketam aja anak berjalan, so tak perlu pun contact aku. Tak perlu. Aku just aku fikir-fikir balik. Dalam Malaysia ni ada 33
3 juta orang. Aku dapat tolong seorang pun alhamdulillah. And bukan kewajipan atas aku pun, cuma aku gembira lah, sebab aku nak bantu dari segi duit belum mampu lagi kan, tapi mungkin apa yang aku boleh kongsikan dapat memudahkan serba sedikit atau memberikan kelegaan. So alhamdulillah. And itu je lah video yang aku nak share ni. Cuma aku nak bagi tahu, dulu aku antara orang yang berpemikiran, apa benda lah beli kereta mahal, kita patut beli rumah. Apa benda lah kahwin pun nak meminjam dan sebagainya kan. Macam YouTuber tu lah kan. Apa ni, buat loan kahwin tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Kalau tanya aku, suka hati korang kan. Life ni sekali je. Selagi tak melanggar syariat dan undang-undang, tak melanggar hukum Tuhan, tidak memudaratkan diri korang dan sebagainya, korang nak buat. Contoh, apa benda korang minat gila nak beli Honda. Dulu aku pernah mengajar di sebuah kolej. Aku cakap budak-budak aku cakap, aku tak nak tengok orang beli Honda dulu bila dapat gaji pertama, kerja pertama. Lepas tu aku fikir balik, apa hal pula aku nak cakap macam tu? Suka hati diorang lah, diorang nak beli Honda ke apa benda. Adakah dengan membeli Honda tu ianya adalah satu kesilapan ataupun kesalahan, sedangkan itu yang boleh membahagiakan dia? Takkanlah aku nak push semua orang kena beli rumah. Aku nak semua orang ikut standard aku. Korang semua kena beli rumah baru korang berjaya. Ataupun ada juga kenalan aku, jangan beli rumah kan, beli rumah hutang 35 tahun, penjarakan diri 30 tahun berhutang. Sewa je, nak tukar rumah tukar, nak tukar rumah tukar. So aku tak boleh paksa semua orang ikut standard aku, dan dia pun tak boleh paksa semua orang ikut standard dia. Dia selesa untuk menyewa, dia ada pandangan dia. Aku selesa untuk aku memandu Viva, dan aku suka membeli rumah. Ada orang membeli rumah bukan satu keperluan. Ada orang kata, aku daripada dulu aku mengidamkan kereta Honda aku nak pakai, contohnya. Apa masalah dia? Ataupun aku dari dulu nak pakai iPhone kan, biarlah dia nak berhutang ke apa benda tu. Dia nak beli, dia yang pakai, dia yang hutang, dia yang bayar. Melainkan dia datang dekat kau, dia kata, aku menyesal. Macam mana cara untuk aku perbaiki kesilapan dan kesalahan aku ni? Then masa tu kau boleh bagi tahu dia, this is how ataupun cara untuk kau perbaiki. Sebab in the end, kau tak boleh nak elak daripada semua orang. Setiap orang akan melakukan kesilapan ataupun kesalahan lah kan. Setiap anak Adam tu dia tak lari daripada dosa. Kita bukan perfect, kita bukan maksum. Kenapa jadi gitu? Dengan terjadinya kesilapan dan kesalahan kita tu menjadikan kita lebih baik sebenarnya. Naik basikal kan, naik basikal jatuh. Yang jatuh 2, 3, 4 kali tu akan menunggang basikal dengan lebih baik. Yang tak pernah naik basikal langsung sebab takut jatuh, lagi sakit. Sebab apa? Memanglah kau tak jatuh, tapi kau tak ada pengalaman menaiki basikal kan. Aku pernah sampai fikir, tak membuatkan aku mati pun. Alhamdulillah dengan kita berdoa, memanglah aku melalui satu fasa yang sangat tertekan, tapi dengan diri aku melalui fasa tersebut memberikan aku kematangan, membuatkan diri aku memaksa diri aku untuk berubah menjadi lebih baik kan. And then dengan ilmu-ilmu yang aku ada, aku boleh kongsikan dengan orang, aku boleh bantu, ataupun aku boleh kongsilah mana yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau tak, aku pun tak tahu benda-benda ni, aku pun tak dapat bantu orang lain. So in the end, enjoy life lah, enjoy life. Asalkan korang tak buat kesalahan. Kalaulah kata korang dah puas pakai Honda, korang dah bahagia, masa tu korang rasa menyesal dan terciduk, still ada cara dan still ada jalan untuk korang keluar. Tapi kalau kau rasa menyesal dan kau nak bagi nasihat kat orang, bro, aku menyesal beli Honda ni, so kalau kau tak nak jadi macam aku, tak payahlah beli kan, pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita tak boleh lah nak menghentam ataupun nak menyindir orang kan.
Dulu aku macam tu. Aku sindir-sindir orang, apa ni, pakai Honda lah, tak ada rumah, kahwin pinjam. Tu aku dulu yang tak matang lah kan. Even kalau orang tu nak meminjam untuk kahwin pun pada aku tak menjadi dosa. Malah ada pahala dia apa ni, di sisi Tuhan tu ada pahala dia, kerana dia menghalalkan sesuatu yang haram. Sebelum tu, kalau apa maksud dia menghalalkan sesuatu yang haram, kalau dulu sebelum nikah kalau pegang tangan kan dah dosa. Tapi walaupun dia meminjam, tapi dia dapat bernikah, dapat kahwin, pimpin tangan, bukan setakat tak dosa, dapat pahala. Yang pinjam tu bayarlah, sampai anak 5 pun dah dia nak meminjam kan. Dia kena, kita tahulah adat meminjam. Cuma dalam kita berbelanja, kita kena berhemah dan berhati-hati. Kalau memang kau joli gila-gila bapak, memang lingkup. Tapi pada aku, dengan lingkupnya yang pertama tu, kau akan belajar untuk lebih berhati-hati kan. Itu pendapat akulah. Mungkin aku salah, mungkin dalam banyak penyataan aku tu banyak benda yang tak ada orang yang tak setuju dan mungkin mengarut dan sebagainya, tapi suka hati lah kan, aku punya YouTube. Alright, tu je. Alright, Assalamualaikum.